Babul ghusli bis-sa' wa nahwihi. Bab ketiga, mandi dengan menggunakan air kira-kira satu gantang. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Hafs, katanya saya mendengar Abu Salamah menceritakan saya dan saudara Aisyah masuk menemui Aisyah, maka saudara Aisyah bertanya beliau tentang mandi, yakni mandi janabah Nabi SAW. Aisyah pun meminta air lebih kurang satu gantang. Lalu beliau mandi dengan melimpahkan air di atas kepalanya. Di antara kami dengan beliau ada hijab. Abu Abdullah berkata Yazid bin Harun, Bahzun dan Al-Juddi meriwayatkan daripada Syu'bah, yakni dengan lafaz kira-kira satu sa', yakni segantang air. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Ja'far, katanya pernah dia bersama ayahnya berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pada ketika itu ada sekumpulan orang bersamanya. Mereka bertanya beliau tentang mandi janabah. Beliau menjelaskan dengan katanya, memadai kepadamu satu sa'. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, itu tidak cukup untuk saya. Maka Jabir berkata, satu gantang itu sudah mencukupi untuk orang yang lebih lebat rambut dan bulunya daripada kamu, dan lebih baik daripada kamu. Kemudian beliau mengimami kami dengan memakai sehelai kain sahaja. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW dan Maimunah mandi dengan menggunakan air dari bekas yang sama. Abu Abdullah berkata, Ibnu Uyainah berkata di akhir hayatnya daripada Ibnu Abbas daripada Maimunah, yang sahihnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Bab keempat, orang yang melimpahkan air di atas kepalanya 3 kali. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku, maka aku melimpahkan air di atas kepalaku 3 kali, sambil baginda mengisyaratkan dengan kedua-dua belah tangannya. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Ali daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan air di atas kepalanya 3 kali. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Abu Ja'far, beliau meriwayatkan kepada perawi di bawahnya, katanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan kepadaku anak pak cik kamu. Maksud beliau ialah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah datang kepadaku. Dia bertanya, bagaimanakah cara mandi junub? Aku menjelaskan. Nabi SAW mengambil 3 cedokan air dengan kedua tapak tangannya dan melimpahkannya di atas kepalanya, yakni terlebih dahulu. Kemudian barulah beliau melimpahkan air, yakni meratakannya ke seluruh tubuh. Al-Hasan berkata kepadaku, aku berbulu lebat. Maka aku berkata, Nabi SAW lebih lebat lagi bulunya daripadamu. Bab kelima, mandi sekali sahaja. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Quraib daripada Ibnu Abbas, katanya Maimunah menceritakan, saya meletakkan air untuk Nabi SAW mandi. Beliau membasuh tangan 2 atau 3 kali, kemudian menuangkan air di atas tangan kirinya, lalu membasuh bahagian kemaluannya. Setelah itu beliau menyapu tangannya di tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghisap air ke hidung dan membasuh muka serta kedua tangannya. Selepas melakukan semua itu, barulah beliau melimpahkan air ke seluruh tubuhnya. Akhir sekali beliau beralih dari tempatnya, lalu membasuh kedua kakinya, yakni sebagai menyempurnakan wudu. Itu beberapa hadis yang kita baca. Mula-mula sekali tadi, iaitu bab yang ketiga, mandi dengan menggunakan air kira-kira satu gantang. Kira-kira satu gantang air. Sebelum pada ni
Kita sudah tengok dalam hadis Aisyah di atas sikit tu, bab kedua, dia ada sebut di situ, aku sendiri bersama Rasulullah SAW mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama, iaitu satu bekas yang dipanggil Al-Faraq. Al-Faraq sebelum pada ni sudah kita bincang dah, dan Imam Bukhari nak menjelaskan lagi apakah bekas Al-Faraq itu, sebanyak mana boleh muat air. Baru ni kita sudah baca dah nota 160. Faraq ialah satu bekas yang dapat mengisi 2 gantang air, atau 3 gantang air, sudah disebut dah. Di sini disebut dengan jelas perkataan gantang itu dalam hadis ini, dan Imam Bukhari ambil lah hak disebut dalam hadis tu. Sebelum pada ni dia sebut dengan faraq. Mungkin kita tidak biasa dengan sukatan itu, maka Imam Bukhari cuba kemukakan sukatan yang lain pula mungkin kita biasa, iaitu gantang. Aisyah meminta satu bekas air yang berisi air kira-kira segantang, satu bekas, iaitu faraq tu lah, lebih kurang itulah. Itu satu maksud, iaitu nak rayak hak baru ni al-faraq. Faraq tu gapo dia, dalam perkataan yang lain gapo dia, iaitu satu bekas yang dapat mengisi 2 gantang ataupun 3 gantang air. Satu perkara. Yang kedua, Imam Bukhari nak sebut di sini, iaitu mandi dengan menggunakan air satu gantang ni bukan maksudnya betul-betul tepat segantang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tidak maksud gitu. Bahkan yang pentingnya rata. Boleh jadi kalau kurang lagi daripada segantang, kita guna molek cukup, memadai juga. Ataupun lebih daripada segantang, 2 baldi besar kau kita kata, boleh juga. Yang pentingnya rata. Waktu janaknya maksud mandi janabah tu, rata air ke seluruh tubuh kita. Satu ada. Tidak kata walaupun sebut al-faraq, walaupun sebut sa' dan sebagainya, maksudnya mesti tetap sama, kena sukat molek. Tak boleh lebih kurang. Tidak gitu. Itulah sebabnya Imam Bukhari dalam tajuk dia, cuba kita perhati, wa nahwihi, dia sebut mandi dengan menggunakan air kira-kira 1 gantang, dengan segantang air, wa nahwihi, dan seumpamanya, kira-kira lebih kurang itulah. Dia nak mengisyaratkan kepada tidak ada ketepatan tu. Sukatan air tu tidak kata mesti kena lagu tu. Lama kan tak boleh kira orang was-was kan. Yang suka air boleh jadi. Dan muka kata segantang ni nak dapat orang sunnah lagi. Lepas tu tak cukup kalau tidak setara segantang ni, kalau kurang sikit boleh jadinya suka. Tidak gitu. Imam Bukhari faham mana yang kata segantang ni tidak betul-betul cukup, kurang kau boleh jadi sikit, ataupun lebih kau boleh jadi sikit. Dia tahu mana dia bubuh dalam tajuk ni. Kita perhati, cuba tengok hadis tu lah. Hadis 243. Kalau kita tengok Arab dia, fada'at bi ina'in nahwan min sa'in. Situ betul nahwan. Di wa nahwihi tu dia ambil nahwan tu lah. Aisyah pun meminta air lebih kurang 1 gantang, lebih kurang. Atau dalam bahasa yang lain, kalau bahasa kita, kira-kira segantang, lebih kurang 1 gantang. Lalu beliau mandi dengan melimpahkan air di kepala. Itu tak apalah, tu kemudian lah tu. Hak naknya dia ambil mana lebih kurang. Aisyah minta lagu tu air 1 bekas yang dapat mengisi lebih kurang. Di situ menunjukkan tidak ada ketepatan tu dari segi sukatan. Kalau lebih, kalau kurang pun tak apa. Yang pentingnya kena rata. Hak tu lah maksud dia nak. Setengah-setengah ulama dia ambil kira sangat ni dari segi sukatan.